Selamat pagi. Hari ini penentuan Ismail Sabri Yaakob dan Zahid Hamidi. Wow, aku rasa hari ini macam ada pula pertandingan tinju. Oh iyalah, tinju lah nih. Karena ini penentuan yang ditunggu-tunggu. Tinggal tunggu saja loceng dibunyikan hari ini. Zahid beri isyarat sekali lagi desak Perdana Menteri untuk buat PRU segera. Dan hari ini Sabtu penentuannya. Kenapa hari ini penentuannya? Jom aku nak cerita pada kamu semua apa yang bakal terjadi pada pertandingan tinju antara Zahid dan Ismail Sabri Yaakob hari ini. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini sekali lagi memberi isyarat supaya naib presidennya yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempercepatkan PRU 15. Dalam kenyataannya, Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, UMNO tidak mahu melengahkan PRU 15 sebagaimana diharapkan parti pembangkang. Kita tidak akan ikut rentak pembangkang yang mahu melengahkan PRU 15 agar mereka dapat menyusun strategi, mempelbagaikan propaganda, menambah serangan politik terhadap UMNO, katanya. Sebelum ini, Zahid telah beberapa kali mendesak Ismail Sabri mempercepatkan PRU 15 sehingga kan suatu ketika beliau dilihat memberi amaran kepada Perdana Menteri itu dengan berkata, segerakanlah atau UMNO BN akan tewas PRU. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiadalah berguna, katanya. Terdahulu, dua portal berita melaporkan Ismail Sabri diberi tekanan dan amaran oleh Panglima Perang UMNO supaya memenuhi 4 tuntutan atau dipecat sebagai naib Presiden UMNO. 4 tuntutan itu ialah memecat Perdana Peguam Negara, memecat Ketua Hakim Negara, mendapatkan pengampunan segera untuk Datuk Seri Najib Razak yang kini dipenjarakan di penjara Kajang dan mengadakan segera PRU 15. Kenyataan Zahid hari ini juga menyusul tak kala beliau memanggil satu perjumpaan khas pada hari ini Sabtu, kali kedua diadakan pada minggu ini selepas semua ketua-ketua bahagian UMNO dipanggil sehari sebelum Raja Media Sosial parti itu Najib Razak dihantar ke penjara Kajang bagi menjalani hukuman 12 tahun. Perhimpunan Sabtu ini dijangka lebih besar kerana bukan sahaja melibatkan ketua bahagian, tetapi yang dipanjangkan kepada semua pemimpin peringkat akar umbi sehingga ketua-ketua cawangan juga dijemput dengan mesej ia bakal menjadi satu perjuangan atau perjumpaan penting bagi menentukan hala tuju parti itu. Yang aku nak tahu adalah perjumpaan besar-besaran ini dah dapat permit ke belum? Itu pertama, sebab baru-baru ini telah disahkan oleh PDRM bahawa penganjur kepada himpunan di hadapan Istana Negara untuk menyerahkan memorandum yang melibatkan 300 penyokong Najib kini dipanggil untuk siasatan kerana nampaknya perhimpunan itu seperti haram kerana tidak mendapat permit dan kelulusan ataupun kebenaran daripada PDRM terlebih dahulu. Jadi perjumpaan kali ini yang melibatkan UMNO ini dah dapat permit ke belum? Kerana dalam masa yang sangat tiba-tiba ini melibatkan jumlah yang ramai ini dah dapat permit ke belum? Kalau belum, dapatkanlah permit. Begitulah. Sememangnya himpunan pada Sabtu ini amat penting kepada Zahid kerana jika semakin lama PRU dilengahkan, maka semakin hampir nasib sama menimpa Najib bakal berlaku kepada dirinya. Perhimpunan hari ini, Sabtu, dijangka lebih besar kerana ia bukan sahaja melibatkan ketua bahagian tetapi ia dipanjangkan kepada semua pemimpin akar umbi sehingga ketua-ketua cawangan juga dijemput dengan mesej ia bakal menjadi satu perjumpaan penting bagi menentukan hala tuju parti itu. Wow, ini menghampiri perjumpaan agung ataupun mesyuarat agung ataupun perhimpunan agung UMNO dah ni. ROS harap-harap ambil perhatian. Tiada jalan pintas lain yang dimiliki untuk Zahid mengelak dirinya daripada dijatuhi hukuman sama seperti rakan karibnya Najib itu. Hanya PRU 15 segera menjadi satu-satunya jalan keluar jika tidak mahu episod Najib masuk penjara berulang kepada dirinya.
Dalam kenyataannya, Zahid juga mengajak ahli UMNO supaya mempertingkat azam untuk bergerak ke depan bersama dan tidak goyang walaupun badai politik melanda. UMNO bukanlah parti nyamuk yang baru ditubuhkan. Usia UMNO kini mencecah 76 tahun, bermakna UMNO ada tradisi, sejarah dan kesinambungan dalam negara. Patah tumbuh hilang berganti, sekali air bah, sekali pantai berubah. UMNO sentiasa diuji zaman berzaman. Ramai yang keluar parti dalam sejarah yang panjang. Ada yang memilih menentang UMNO selepas itu, namun UMNO tetap teguh walaupun badai bergelora, katanya. Zahid berkata sejarah dan tradisi UMNO meluas dan panjang, selain banyak mencatat sejarah yang bijaksana. Yang penting, UMNO sentiasa bergerak ke depan, menyantuni rakyat dengan dasar realistik dan tidak menjanjikan bulan bintang seperti manifesto PH yang lalu, katanya lagi. Itulah dia isu yang akan kita tunggu-tunggu hari ini. Zahid beri isyarat sekali lagi, desak Perdana Menteri untuk buat PRU segera. Adakah hari ini penentuan nasib terakhir Ismail Sabri Yaakob? Adakah berita tular yang telah dilaporkan beberapa portal ini yang memberikan penekanan kepada Ismail Sabri? Kata portal itu, beliau telah diberikan kata dua. Sama ada bubar parlimen, buat PRU dalam masa terdekat, atau berdepan dengan pecat. Walau bagaimanapun, kenyataan itu telah disanggah oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan, menyatakan bahwa tidak berlaku seperti itu. Tapi sumber dalaman kata yang telah tersebar luas, kata ada. Kita tunggulah nanti adakah itu akan terjadi. Yang lebih menarik lagi adalah panglima-panglima perang UMNO menuntut supaya Ismail Sabri melaksanakan 4 tuntutan atau pecat. 4 tuntutan itu adalah memecat peguam negara, memecat ketua hakim negara, dan mendapatkan segera pengampunan untuk Najib Tun Razak, dan juga mengadakan segera PRU 15. Aku tak tahu lagi lah, adakah UMNO ini satu-satunya kesibukannya sekarang ialah untuk mendapatkan PRU dan untuk mendapatkan pengampunan diraja untuk Najib Tun Razak. Aku harap itu itu tidak terjadi dalam UMNO. Dan satu perkara yang menarik perhatian aku ialah apabila kalaulah benar ini tuntutan mereka, 4 tuntutan ini benar, yaitu memecat ketua hakim negara dan peguam negara, aku pun tak tahu sangat apalah tujuan mereka pecat peguam negara ini. Apa yang menyebabkan mereka nak pecat peguam negara? Tapi kalau nak pecat ketua hakim negara, mungkin kerana mereka takut dengan ketegasan ketua hakim negara yang langsung tidak berkompromi dengan permainan politik sesiapapun. Mungkin itulah sebabnya mereka tak suka kepada ketua hakim negara ini, kerana tegas dan tidak boleh bermain-main, tidak mau bermain-main dengan massa, dengan politik dan sebagainya. Beliau tidak berkompromi sama sekali. Tahniah Yang Arif, kami sangat menghormati Yang Arif, ketua hakim negara. Aku fikir tak payahlah pecat dia. Yang harus dipecat adalah pemimpin-pemimpin politik yang korup, yang boleh menjadi penyangak dan merosakkan Malaysia. Itu dulu kali ini Malaysia yang kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.